المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب طيب النفس. Bab pada menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad jilid 2 daripada keseluruhannya 4 jilid. Kita masih di awal mukadimah berkenaan dengan kitab ini yang pada bulan lepas saya cerita sedikit berkenaan dengan bagaimana dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi banyak kita boleh kutip adab-adab dan akhlak-akhlak mereka yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Saya sebut 2-3 contoh daripada akhlak para Nabi untuk kita melihat bagaimana mereka diajar dan dididik dengan akhlak yang tinggi. Kitab Al-Adabul Mufrad, adab, kalimah adab ini tuan-tuan. Kalimah adab ini digunakan di dalam bahasa Arab, diambil oleh orang Melayu jadi bahasa Melayu kita. Bila kita sebut adab je, orang Melayu kita automatik faham. Budak ni beradab. Maknanya kita reti budak ni budak yang baik. Padahal adab-adab ni kalimah Arab. Kita ambil jadi bahasa Melayu kita. Jadi kalimah tu sendiri digunakan oleh orang Arab dengan makna yang berbeza-beza. Di tahap ataupun di zaman sebelum Islam, zaman jahiliyah sebelum Islam, orang pada masa tu kalimah ini diambil daripada perkataan makdubah. Makdubah ni maknanya jamuan. Makdubah ni maknanya jamuan. So orang Arab pada masa tu menggunakan perkataan makdubah ni dengan maksud makanan yang dibuat untuk menghimpunkan ramai orang. Macam kita lah, bila kita buat jamuan, mesti ramai orang mari. Lepas tu jenis makan dalam talam pula. Setalam 5 orang. Mari duduk di talam tersebut. Keliling di talam. Tu adab diambil daripada kalimah tu. Maknanya orang yang ada adab ni orang yang akan dikelilingi oleh orang ramai. Orang sukalah bila kita beradab ni. Kita secara fitrah semula jadi pun, bila seseorang itu beradab senang. Bagus dia tu walaupun muda tapi pandai beradab dengan orang tua. Sukalah kita. Tapi kalau orang muda tak pandai beradab dengan orang tua, kita tak suka. Tak suka bercakap dengan dia tu. Sebab apa? Asyik nak menang dia. Mentang-mentang lah dia graduate universiti contoh. Kan budak-budak muda sekarang ni masuk universiti belaka. Kita orang tua, orang lama boleh jadi you pun tak pijak. Dia pandang kita sebelah mata pun tidak. Jadi kadang-kadang tak hormat dah pada orang tua. Kita pun rasa tak suka, tak gemar dengan orang yang begitu. Jadi orang yang pandai ada adab ni, duduklah di mana pun dia. Muda ke dia, tua ke dia, dia boleh masuklah kau. Orang suka bergaul dengan dia. Tuan-tuan tengok, orang yang paling tinggi akhlak ni ialah Rasulullah.
Disukai oleh sesiapa saja. Orang tua pun suka, orang muda pun suka, kanak-kanak pun suka, lelaki pun suka, perempuan pun suka duduk dengan Nabi, seronok duduk dengan Rasulullah. Orang-orang soleh lebih-lebih lagi suka duduk dengan Rasulullah. Walaupun kita tak sempat dengan Nabi, tapi nak juga duduk walau di Masjid Nabawi, di sisi makam Rasulullah, di majlis-majlis memperingati Rasulullah, ataupun membaca hadis-hadis Nabi. Seronok kita. Sebab apa? Orang ni orang yang sangat tinggi adab. Jadi zaman jahiliah dulu diambil adab, kalimah adab ni diambil daripada makdubah itulah. Makdubah iaitu makanan yang dibuat sebagai jamuan. Jadi orang berimpung pada makanan tersebut. Ni ulama sebut ni, tidak saya sebut, saya nukil je. Saya tak ada apa pun, nukil daripada para ulama ya semua. Bila masuk zaman Islam, selepas daripada Nabi dakwah ataupun Islam lagi, maka kalimah adab ni digunakan juga dengan makna makarimul akhlak. Digunakan juga dengan makna akhlak-akhlak yang mulia. Itu dipanggil adab juga. Adab ataupun makarimul akhlak. Sebab tu ada hadis sebut adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani rabbi, Tuhanku, Rabb aku mengadabkan aku, maka ahsana ta'dibi, eloklah peradabanku. Maka kau tengok adab aku ni, akhlak aku ni molek, comel, semua orang suka. Sebabnya ialah aku ni diadabkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Dia sendiri yang mengajar adabnya. Tak betul, dia betul tu. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tu turun ayat tegur Nabi. Bila berlaku sesuatu yang menyanggahi. Jadi bila mari zaman Islam, adab ni juga difaham dengan makna makarimul akhlak. Akhlak-akhlak yang baik. Lepas tu akhlak ni apa benda pula? Akhlak ni didefinisikan oleh Al-Jurjani. Jurjani mengatakan akhlak ni ialah hayatun lin nafsi. Dia adalah satu keadaan yang ada dalam jiwa seseorang tu. Keadaan yang ada dalam diri seseorang, yang dengan keadaan itu keluarlah daripada diri seseorang itu, sama ada baik ataupun tak baik, tanpa perlu fikir. Itu dipanggil akhlak. Akhlak ni satu keadaan dalam diri kita, baik ataupun tak baik, keluar daripada situlah perbuatan baik tak baik, akhlak luaran kita ni baik tak baik, tanpa perlu fikir panjang. Maknanya kalau kita perlu mikir dulu, maknanya itu belum jadi akhlak lagi. Tabung duk lalu depan kita, 10 kali mikir nak bagi tak nak bagi, belum tu, belum pemurah lagi nama dia. 10 kali lalu depan kita, ataupun 2 kali lah, 10 kali mubalarah sangat pula. Hari Jumaat kan lalu 2 kali, sekali lalu dah, kali kedua lalu pula, kenapa lalu 2 kali ni? Biasa sekali je lalu depan kita, 2 kali, silap lorong ni, 2 kali lalu ni. 2 kali lalu, sekali pertama tu mikir dah nak bagi ke tak nak bagi, nak bagi tak nak bagi. Kali kedua mikir pula nak bagi tak nak bagi, ke aku bagi kan tak boleh beli cincau luar. Tak bagilah sekali. Tu kalau mikir gitu baru boleh keluar duit bagi. Tu jawab dia, belum jadi akhlak lagi pemurah tu. Jangan duk ingat pemurah dah aku. Akhlak ni dia keluar spontan dipanggil. Min ghairi fikrin wala rawiyatin. Tu dalam istilah dia. Tanpa perlu fikir dia keluar. Tanpa perlu kita berfikir panjang nak buat macam mana. Supaya perangai jahat kita lah. Orang buat salah sikit, marah lalu. Tak perlu mikir, nak marah tak nak marah, nak marah tak nak marah. Ada, tak fikir dah, marah lalu. Muka berubah lalu muka. Orang sanggah idea kita, marah lalu kita. Duk berasa kita cerdik sangat. Orang sanggah sepatah. Orang sanggah sikit, tak betul tu ustaz. Naik angin lalu kita.
Tak payah mikir, aku nak marah tak nak marah, nak jawab tak nak jawab ni. Tak payah, tak mikir dah. Pakai keluar lalu. Tu perangai yang ada dalam diri kita. Dia panggil akhlak tu. Sikit je orang cuba provoke pun kadang-kadang. Sebahagian daripada orang ni provoke je, bukan sungguh pun. Provoke je. Provoke pun kadang-kadang dia jadi serius. Sebab apa? Sifat panas baran yang ada dalam diri dia tu adalah akhlak. Adapun sabar tak akhlak. Sabar kena mikir dulu barulah tahan. Tahan. Tak payah keluarkan dah, tak payah marah. Kontrol diri supaya apa muka orang tak nampak yang kita ni marah, tak puas hati dan sebagainya. Tu maknanya sabar belum jadi akhlak. Tu akhlak. Sebab tu akhlak saya sebut dah. Akhlak ni nama dia dalam istilah bahasa Arab mufrad dia khuluq. Khuluqun. Baca khuluq. Lepas tu ciptaan kita ni khalqun, supo. Huruf sama, kha, lam, qaf. Satu baca khalqun, kejadian kita. Baca khuluq dengan dhammah jadi akhlak mufrad. Jamak dia akhlaq. Kenapa ambil daripada kalimah sama? Situ nak beritahu dah pada kita, akhlak ni dia mesti sebakti dengan diri kejadian kita. Kalau belum mikir, itu bukan akhlak lagi. Maknanya perlu kepada ikhtiar dan usaha. Sebab tu Al-Mardawaih dia bahagikan akhlak ni pada dua. Dia kata satu tabi'i. Kita keluar ada perangai tu pada kita. Mari cerita sedih kita. Tak payah mikir tu, nak sedih ke tak nak sedih. Mari cerita member kita sekelas dulu, satu sekolah menengah dulu meninggal dah kerana penyakit tu sekian. Mari sedih. Kau kena mikir dulu nak sedih. Aku ni nak sedih ke tak nak sedih? Nak sedih tak nak sedih? Tu keadaan dalam diri kita automatik dia keluar. Maknanya kita ni orang yang mudah tersentuh hati. Mari benda yang gembira, tak payah mikir aku nak gembira nak ketawa ke, nak gelak ke? Tak payah. Dia keluar sendiri. Tu tabi'i dia panggil. Dia ada dalam diri kita. Dia ada yang perlu kasbi dipanggil, yang perlu usaha dan ikhtiar baru dia ada. Perlu kepada adat yang ada di sekeliling kita bantu. Tu orang di sekeliling kita bantu untuk kita ada tu. Mak ayah kita orang paling dekat sekali. Sabarlah dulu. Tu mak ayah masuk sabar. Daripada kecil masuk tu. Nak susu, merengek, menangis. Mak kata sabarlah jap, nak buatlah ni. Tengah ambil air panas ni. Umur berapa tu? Umur boleh hadir baru 2-3 tahun. Masuk sabar dalam diri. Besar lagi, bukan merengek lah. Dia panggil apa? Kaki apa? Istilah apa? Gelepar. Orang Kelantan ni panggil gelepar. Orang KL tak tahu, saya bukan orang KL. Maknanya kaki menendang-nendang. Gitu kok istilah dia. Kan tuan-tuan bayang tendang bola tak? Maknanya duduk kaki menendang-nendang. Habis semua benda dia tendang. Sebab apa? Nak susu. Mak kata lagi, sabarlah. Susu habis ni jap mak pergi beli. Tu masuk sabar. Orang sekeliling tu ajar sabar. Tapi kalau mak dan ayah tak ajar sabar, keluarlah anak tak sabar. Tuan-tuan tengok kes terbaru. Budak tingkatan 5, 3 orang bully budak tingkatan 1. Kes apa? KFC je. Kes KFC je. Lebam budak tu teruk juga. Tuan-tuan tengok video. Durasi dia tak sampai 1 minit pun. Tapi bila baca komen tu, Masya Allah lah, orang pakat komen. Orang pakat komen tak layak itu, ini dan sebagainya. Cuma nak sebutnya, kenapa jadi gitu? Kadang-kadang dia ambil daripada sekeliling dia. Mak dia ajar molek dah. Mak dia ajar sabar. Ada juga orang jenis pergi kepada mak ayah lalu. Ni mak ayah ni tak mana didik anak sabar dulu. Kita tak kenal lagi mak ayah dia. Boleh jadi dia tak ambil daripada mak ayah. Mak ayah memang cantik ajar. Suruh sabar, suruh jangan marah. Sabarlah bang, jangan marah-marah, tak baik. Ni kan adik ni. Ni kan adik, ni kan itu, ini sebagainya lah. Bagi tahu pada anak tersebut. Keluar daripada rumah, ramai lagi yang ada di sekeliling dia tu. Memang sebelum daripada dia keluar daripada rumah, kita lah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Tu nak ambil perangai siapa tu kita lah. Dah keluar daripada tahap ibu bapa, keluar al-mar'u 'ala dini khalilih pula. Tu siapa teman yang dia ambil tu? Falyanzur ila man yukhalil, tengok siapa dia berkawan.
Kalau dia berkawan dengan orang malas, sesuai lah dia jadi orang malas. Kenapa engkau ni malas ni? Mak ayah ni tak pernah jadi orang malas. Malam-malam kadang-kadang duduk study adik. Contoh. Mak ayah orang akademik malam-malam duduk study. Anak duduk main game malas. Sebab apa? Tengoklah kawan dia. Boleh jadi dia ambil daripada kawan dia. Jadi orang pemalas, tak baca buku, tak buat homework, ponting kelas, itu ini dan sebagainya. Ambil daripada kawan dia. Itu dipanggil ambil daripada orang yang ada di sekeliling. Ataupun dia perlu kepada usaha nak boleh dapat. Perlu kepada riyadhah. Nak boleh dapat akhlak. Nak boleh jadi sabar. Kita daripada keluarga yang boleh jadi tak sabar. Tapi kita nak. Kita tahu sifat panah barang ni tak sesuai apa, tak baik ada pada kita. Kita nak sabar. Perlu kepada riyadhah. Perlu kepada usaha. Itu dipanggil kasbi, ikhtiar dan usaha kita. Bila berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka jadi kita. Kita lahir daripada keluarga mak ayah jenis garang dua-dua. Anak lembut dia. Itu tak pelik. Bila mana kita nak berusaha, nak kepada kebaikan, boleh jadi kita ni Allah Ta'ala bagi. Itu dipanggil dalam bentuk ikhtiar dan usaha lah. Cuma nak sebutnya ialah adab bila masuk zaman Islam ni dia jadi adab ni boleh dengan makna makarimul akhlak. Adab dengan makna akhlak-akhlak yang baik. Apa tu dia pindah ke zaman Umawi, zaman Abbasi, dia jadi makna yang lebih luas, lebih umum daripada tu lagi adab ni. Ada dengan makna apa? Dengan makna pengajaran, dengan makna pendidikan. Sebab tu istilah kita hari ni, cikgu-cikgu yang duk mengajar tu bukan setakat digelar sebagai muallim. Salah satu daripadanya digelar sebagai muaddib, orang yang mengadabkan. Maknanya duduk dalam kelas tu, pensyarah duduk dalam kelas tu bukan hanya menyampaikan dars, bukan menyampaikan pelajaran saja, tapi dalam masa yang sama menerapkan nilai. Nilai itulah akhlak. Zaman kita hari ni panggil nilai. Nilai murni. Tu bila berpindah zaman ke zaman, dia makin luas pemahaman berkenaan dengan adab tu. Asal daripada Islam ialah adab, itu dengan makna makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Tak baik pun dipanggil akhlak juga, akhlak yang tak baik. Baik. Nak boleh ke apa? Nak boleh kepada akhlak yang baik nilah dia perlu kepada usaha yang bukan mudah untuk kita dapat. Kadang-kadang setahun tak cukup untuk kita dapatkan apa? Untuk dapat sabar. Untuk dapat sabar je pun. Ikhtiar untuk dapat sabar, usaha untuk dapat sabar. Setahun boleh jadi tak selesai lagi. Duduk mari macam-macam ujian nak tentukan kita ni berjaya atau tak berjaya lagi. Sampailah satu tahap kita sabar. Kita boleh tahu kita dah berjaya untuk sabar. Dulu zaman muda ada orang beza umur. Daripada muda panas barat. Masuk umur tua berubah jadi orang penyabar dah. Boleh jadi dengan sebab usia. Ada orang dengan sebab mengaji. Mengaji mula tahu, mula kenal, mula reti. Ni perangai tak baik, mula dia berubah. Itu di antara faktor-faktor luaran lah, yang menjadikan kita ni orang yang baik. Baik. Jadi al-adabul mufrad dalam ni menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang perlu ada pada kita sebagai seorang muslim mukmin. Baik. Tengok hadis yang pertama. Bab pada menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Dia beritahu hadis ni hadis marfu'. Hadis yang ke-301, maknanya jilid 1 sampai 300. Jilid 2 301 sampai 600 hadis. Ada. Haddatsana Ismail bin Abi Uwaisin qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani yuhaddits an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin wa huwa tayyibun nafsi
Fadhananna annahu alamma bi ahlihi. Faqulna ya Rasulullah, naraka tayyiban nafsi. Qala ajal. Walhamdulillah. Thumma dhukira al-ghina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Wa tibun nafsi wa tayyibun nafsi minan ni'ami. Daripada Mu'adz ibnu Abdullah ibnu Khubayb al-Juhani meriwayatkan daripada bapa saudaranya Ubaid ibnu Mu'adz bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar kepada mereka, dan pada diri Rasulullah terdapat bekas, yakni kesan mandi. Atharu ghuslin ni maknanya al-ma', air. Di rambut Nabi tu nampak basah, air menitik lagi. Gitu. Dan Rasulullah berkeadaan ceria. Wa huwa tayyibun nafs. Ceria. Fadhananna annahu alamma bi ahlihi, maka kami menyangka bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul, yakni telah bersama dengan isteri baginda. Lalu berkata, kami pun berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau berkeadaan ceria. Rasulullah menjawab, benar, dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Kemudian disebut tentang kekayaan. Tsumma dzukiral ghina. Faqala Rasulullah, maka jawab Nabi, sesungguhnya kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. Kemudian Nabi sambung lagi, wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Dan sihat bagi orang bertakwa pula lebih baik daripada kekayaan. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata, wa tayyibun nafsi minan ni'ami. Dan rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat. Ni 2-3 perkara Nabi sebut dalam hadis ni. Baik. Kisah berlaku Nabi keluar, kemudian sahabat-sahabat ada. Cuma nampak kesan daripada Nabi baru sudah mandi. Itulah. Nabi baru sudah mandi. So ada kesan-kesan air basah lagi kepala Nabi. Dalam keadaan wa huwa tayyibun nafs. Tayyibun nafs ni maknanya zahir para sahabat boleh nampak di Nabi tu al-bishru was-surur. Nampak di Nabi tu ceria, senyum, gembira di wajah Rasulullah. Terpancar kegembiraan di wajah seseorang. Wajah ni kan tempat kita boleh tengok orang tu macam mana. Di wajah tu kita boleh tengok alamat seseorang tu, gembira ke, sedih ke. Sebab tu kita boleh tanya sahabat kita, nampak sedih hari ni, tahu mana kita. Sebab biasa wajah dia lain, hari ni wajah dia lain. So kita tahu kenapa nampak sedih je hari ni, ada masalah ke? Cerita lah. Aku kalau aku boleh tolong, aku tolong. Tu itu. Ataupun kadang-kadang kita tengok gembira sangat. Awak gembira sangat ni, share lah. Boleh aku tolong gelak sekali. Padahal bukan apa pun, mesej je. Mesej apa? Mesej daripada MKN supaya tolong kerap membasuh tangan. Ada pun orang pun komen bawah tu. Dia kata apa? Wawi. Wawi tuan tahu wawi? Khinzir lah, khinzir. Nak sebut pun tak tergamak. Dia kata, wawi sungguh, air pun tak ada nak suruh kerap basuh tangan. Gitu. Kita terbaca pun Allah, ada juga orang komen gini. Tu bijaknya masyarakat kita ni. MKN tak ada niat apa pun. Kita tahu dah tak ada niat. Tapi begitulah masyarakat kita. Baik. Kita baca senyum seorang. Orang kata gila apa? Kalau dulu orang kata gila dah, sekarang orang tak kata dah. Sebab apa? Orang tahu ada telefon tu. Baik. Mana tadi? Wa huwa tayyibun nafsi. Fadhananna annahu alamma bi ahli. Maka kami pun sangka bahawa Nabi ni dah bersama dengan ahli keluarganya. Jadi Nabi suka.
Faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafsi. Kami tengok kamu ni happy, suka, gembira. Maka Nabi jawab, qala ajal. Ajal ni maknanya na'am. Bukan ajal maut ni. Ajal maksudnya na'am. Walhamdulillah. Nabi puji Allah Ta'ala. Thumma dhukira ni maknanya dalam riwayat lain sebut thumma dhukira ni maknanya kemudian sahabat-sahabat pun seolah-olah nak menimbulkan pertanyaan, nak mendatangkan situasi untuk bertanya gitu. Nak mewujudkan suatu keadaan untuk bertanya kepada Nabi. Sebab tengok Nabi ni gembira. Jadi sahabat ni nak tanya beberapa perkara berkenaan dengan kaya, berkenaan dengan sihat. Ni semua ni dia panggil mujibatus sa'adah. Dia ibarat seperti apa? Bila ada 2-3 perkara ni, kita akan jadi orang yang gembira. Apa benda, 2-3 benda yang menjadikan kita gembira, happy, bahagia ni? 2-3 perkara yang Nabi sebut ni lah. Ada yang apa? Kaya. Boleh jadi kita suka, gembira kita dengan kekayaan tersebut. Ada orang dengan kesihatan. Ada orang dengan apa? Dengan jiwa dia sendiri. Jiwa dia sendiri yang selalu tenang, lapang. So tak ada harta pun tak apa, tak ada sihat pun jiwa dia biasa juga, gembira juga. Jadi sahabat-sahabat ni mula nak mewujudkan situasi, suasana untuk bertanya pada Nabi. Thumma dzukiral ghina. Tu ringkas cerita tu. Thumma dzukiral ghina. Lalu ditanya kepada Nabi ataupun disebut kepada Rasulullah, adakah kaya ni salah satu daripada faktor seseorang tu gembira? Gitu. Maksud. Maka Nabi pun jawab, innahu la ba'sa bil ghina limanittaqa. Nabi kata tak apa kaya. Tapi limanittaqa. Kaya tak ada masalah, kaya okey je. Tapi yang penting ada takwa bersama dengan kaya tu. Kemudian wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Yang ni naik afdal lagi. Tadi kaya dengan adanya takwa. Tu molek dah. Berbanding dengan kalimah la ba'sa ni ulama sebut dalam Mishkatul Masabih. Dalam kitab Mishkatul Masabih ada ulama yang mengatakan la ba'sa sini, la ba'sa ni dengan makna isyarat. Isyarat daripada Nabi nak beritahu kepada kita annal faqra, fakir dan orang yang fakir tersebut ada takwa, afdal minal ghina limanittaqa. Perkataan la ba'sa ni dia syarah gitu. Dia kata sini ni kita boleh faham juga bila Nabi sebut tak apa kaya dengan ada takwa. Lebih afdal daripada ni ialah fakir dengan ada takwa. Lebih afdal daripada ghina dengan ada takwa. Tu disebut gitu. Kadang-kadang kaya ni nak ada dengan takwa payah. Kadang-kadang fakir dengan takwa tu lebih mudah. Jadi ada ulama mengatakan sini fakir dengan takwa ada lebih afdal daripada kaya dengan takwa. Baik, tu isyarat daripada la ba'sa kata ulama. Innahu la ba'sa bil ghina limanittaqa. Kaya syarat dia mesti ada takwa. Kalau tak ada takwa punah. Takwa ni apa? Beringatlah dengan bahasa mudah kita. Maknanya beringat dengan kekayaan tu. Harta ambil mana? Bila ada banyak harta, maka akan pasti dihisap. Banding dengan orang yang fakir tak ada harta, tak dihisap. Orang tak ada harta nak hitung apa? Lepas tu ada takwa pula. Tak perlu hisap, ada takwa. Orang yang ada harta, ada takwa. Dihisap juga harta dia. Dihitung juga harta dia. Walaupun dia ada takwa. Sebab harta ni ambil daripada mana? Saya sebut dah dalam kuliah-kuliah di tempat lain. Dalam hadis yang mengatakan apa? 4 soalan akan ditanya kepada seorang hamba tu di padang mahsyar nanti. Tak bergerak kaki seseorang anak Adam tu sehingga ditanya 4 perkara. 2 soalan tanya bab harta je. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. 2 soalan tanya bab harta. Orang lain tanya 1 je.
Umur habis ke mana, muda habis ke mana, an umri fima afnah atau kama qala. Gitu. Maknanya tanya umur, tanya waktu muda habis mana ya? Tapi bab harta min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dua soalan tu pun payah dah nak jawab. Nampak simple ya soalan. Tapi payah mu ambil mana harta. Orang yang ada takwa ni dia beringat, duduk dalam keadaan berhati-hati. Istilah kita. Berhati-hati, nak ambil tu mikir walau 10 sen. Ingat je nak ambil mana. Ada kisah kan antara Imam Syafi'i, kalau tak silap Imam Syafi'i, dengan seorang lelaki. Yang gaji dia ialah 5 dirham. Zaman tu lah kira dirham. Kalau kita katakanlah 5,000 lah. Orang ni gaji dia 5,000. Tapi dia hidup mengadu, dia beritahu 5,000 ni tak cukup. 5,000 ni tak cukup. Dengan duit 5,000 tu, masih lagi tak cukup. Banyak benda yang duk berlaku dalam hidup dia. Macam-macam benda mari. Menyebabkan tak cukup 5,000. Imam Syafi'i cabut buang 1,000. 1 dirham dia ambil. Jadi 4,000. Okey, kau balik dengan 4,000 ni. Balik dengan 4,000 pun tak cukup juga. Duk main masalah datang dalam hidup tak cukup juga. Jadi Imam Syafi'i cabut satu lagi. Tinggal 3 dirham. Bila tinggal 3 dirham, dia balik dengan 3 dirham lah. Nampak sikit lah. Sikitnya. Daripada 5,000 pun tak cukup. Dengan 3,000 lagi lah tak cukup. Logik kita mikir. Dia balik dengan 3 dirham. 3 dirham tu menjadikan rumah tangga dia cukup sejahtera. Dengan 3 dirham tu. Maknanya, nak beritahu situ, 2 dirham tu dengan kerja yang kau buat, dia kata tak sesuai 5 dirham. Apa payah lah kita lah. Kita makin tinggi jawatan, makin malas kita. Padahal makin tinggi, makin banyak lah gaji kita. Tapi makin nak relax kita. Sebab apa? Makin ada orang boleh tolong kita. Ada orang ni boleh bantu buat bahagian ni, yang ni boleh tolong bahagian ni. Arah orang lah kita. Betul lah. Kita sebagai pengarah suruh orang ni buat. Tapi kena ada lah juga kerja kita yang bersesuaian dengan tu. Jangan mengular ya. Sejak jadi supervisor ni mengular pula kita. Dulu masa jadi kuli, elok-elok ya. Makin maaf, makin mengular gitu. Tu yang mengular tu tak layak engkau untuk dapat harga tu. Dengan sebab engkau duk mengular tu, sepatutnya engkau hanya ambil 3 dirham saja. Baru mari barakah dalam rezeki dia. Tu contoh kisah. Baik. Cuma nak sebutnya ialah harta ataupun kekayaan andai tak diiring dengan takwa, maka kita tak akan beringat ambil daripada mana. Berapa ramai orang terlibat dengan apa? Dengan skim cepat kaya. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil dulu. Pak Mantelo ke? Tu mula-mula dulu. Berapa ramai orang kita ni pakat melabur semua. Sebab apa? Nak kaya. Tanpa fikir dah. Tanpa rujuk dulu. Selepas masuk dah baru rujuk. Lepas masuk dah si skim tersebut, barulah rujuk ulama keluarkan hukum, barulah kita terengadah. Duk makan banyak dah. Tu bagi orang yang berasa nak tarik diri. Bagi yang tak berasa nak tarik diri buat apanya? Kita untung mana dah ni? Tu nak beritahu, bila tak ada takwa, kita tak beringat daripada mana sumber yang masuk dalam dalam ahli keluarga kita, dalam poket kita, jadi darah daging kita dan sebagainya. Nak kaya tak ada masalah, yang penting ada takwa. Maknanya agama tak pernah larang kita jadi orang kaya. Bahkan suruh kita berusaha jadi orang kaya. Tuan-tuan baca hadis akhir zaman kan, Nabi sebut selagi mana ada peluang untuk engkau tanam tanaman tu, bubuhlah. Maknanya kalau di tangan kau ada benih pada masa tu dan kau masih ada ruang untuk tanam dalam tanah, bubuh dan tanam sebelum berlakunya kiamat. Katakanlah sejam lagi nak kiamat, tapi di tangan kita masih ada sejam lagi peluang untuk kita tanam. Tu nak suruh kita bekerjanya.
Apa bekerja orang yang beriman ni, balik dalam keadaan penat, letih semua sekali tu, waktu malam tu adalah pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tu banyak hadis-hadis yang cerita kelebihan-kelebihan orang yang keluar bekerja ni. Terutama orang lelaki bila keluar bekerja, maka banyak pahala yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Nak bagi makan yang halal kepada anak dan isteri, tu memang tanggungjawab kita lah. Baik. Cuma nak beritahunya ialah biar ada takwa dalam diri kita, baru kita akan jadi orang beringat, ambil harta, kemudian bila dah ada harta, jangan lupa zakat, yang wajib, yang sunat, orang-orang yang perlu kita bantu, perlu tolong, jangan jadi orang kedekut pula. Orang yang bertakwa tak ada lah sifat bakhil dia. Orang yang bertakwa tak ada lah sifat kedekut. Kalau tak ada takwa ni, dia akan jadi bakhil pula. Kasih pada harta masuk hubbul mal masuk dalam diri kita, cinta pada harta pula. Sebab dunia tu begitu perkembangan dia. Daripada asalnya tak ada apa-apa. Asalnya rumah serupa. Kalau kita balik zaman Nabi, rumah sama je kan? Petak semua. Lepas tu pakaian pun pakaian jubah. Gitu. Kemudian berlaku perkembangan. Sampalah ke zaman kita, rumah jadi berbeza-beza. Yang ni orang panggil teres, yang ni orang panggil banglo, yang ni orang panggil apartment, yang ni orang panggil apa? Orang panggil flat, yang ni orang panggil macam-macam nama lah. Kita pun mulalah menggunakan sifat tersebut. Ni kalau rumah gini untuk orang rendah. Rumah gini ada pagar nak masuk dengan security-nya. Ni kawasan orang kaya. Siapa buat formula tu? Kita cipta formula tu. Mulalah kita pun dengan sebab ada kayu-kayu tu, besi-besi, semin-semin tu, kita berwasa aku orang kaya. Yang ni pula, yang ni duduk rumah kayu je. Yang ni pun berasa, ni rumah orang miskin, aku orang miskin. Yang miskin pun berasa rendah diri, yang kaya rasa tinggi diri gitu. Padahal kalau tengok pada asal, besi sama-sama besi je. Kayu sama-sama kayu. Simen sama-sama simen daripada pasir lah kau. Bentuk macam ni kita bubuh nama. Tapi nak beritahu dunia hari ni kita buat formula gitu, kita sendiri yang berasa lain. Bila duduk dalam kereta ni rasa lain, rasa besar sikit lah. Bila duduk dalam kereta kecil rasa hina gitu. Tu. Kita terkesan dengan formula yang kita buat. Padahal agama tak kata gitu. Kecil pun kalau kau duk guna kereta tu mari masjid, tempat mengaji, tempat ibadat, baik munglah daripada dia naik kereta besar tu. Rumah kita kecil pun kalau kita duk buat amal ibadat dalam tu, malam-malam duk ibadat pada Tuhan, baik kita lah rumah kita kecil pun banding dengan dia rumah besar sunyi, Quran pun tak ada. Tu Nabi kata macam kubur, Nabi kata. Macam kubur kat Jawa dia space sangatlah rumah besar tu. Ibarat gambaran dia gitu. Tu cara yang agama perbetulkan balik supaya apa? Supaya datang dalam diri kita fahaman ataupun akhlak yang baik ni. Yang betul. Baik. Jadi kaya tak ada masalah, yang penting bubuh takwa sekali. Masukkan takwa. Ambil mana harta kita, lepas tu bila dah ada harta, yang penting belanja balik. Baik, satu. Ni dipanggil mujibatus sa'adah. Baik, Nabi naik lagi kepada yang lebih afdal daripada kaya yang ada takwa. Nabi kata wasihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Isyak berapa 25 25. 4 minit lagi nak berhenti. 4 minit lagi. Sambung pula. Subuh. Lepas azan boleh sambung. Jangan mari polis semua. Baik. Wasihhatu limanittaqa. Tak apa saya nak berhenti dah. Tuan-tuan jangan risau. Kita ambil sikit-sikit ya. Tuan-tuan celik lain macam tu. Wasihhatu limanittaqa. Ini Nabi angkat lagi supaya kita faham lebih tinggi lagi. Khairun minal ghina. Tadi kita faham kaya dengan ada takwa. Nabi nak beritahu lebih baik daripada kaya ialah sihat ada takwa. Sihat ada takwa. Kaya ada takwa dengan sihat ada takwa, mana lagi baik? Sihat ada takwa. Kalau kaya saja tak ada sihat, payah juga. Kaya tapi sakit memanjang.
Sakit memanjang. Habis harta. Habis harta. Kena bawa pergi hospital ni, hospital tu dan sebagainya lah. Sebab apa? Tak sihat. Walaupun kaya, habis harta. Walaupun kaya, tapi tak sihat. Menyusahkan orang. Siapa nak jaga? Anak pun tak sanggup jaga. Anak payah nak jaga. Sebab tu anak tunggu kita mati je. Ada pun pak dengan mak nak suruh anak hidup. Tu besar pak dengan mak ni. Pak dengan mak lahir je anak, nak suruh anak ni hidup kalau boleh sepanjang-panjang usia. Tapi anak bila dia besar, bila orang tua ni nak pergi. Tu perangai anak. Walaupun nampak baik je anak, tapi tak larat juga. Dia duduk main berulang alik. Tambah-tambah berjauhan pula. Mak duduk pantai timur, dia duduk sini. Jawab dia sakit, nak kena balik tinggal kerja. Susahnya nak urus anak-anak itu, ini dan sebagainya. Payah nak balik tiap-tiap minggu mak kita. Gini lah mak, kita cari orang tolong jaga. Keluar dah. Dia akan ada juga situasi-situasi demikian dalam diri kalau tak keluar di mulut pun. Dalam hati. Bila orang tua ni nak pergi. Jadi, kaya kalau serta dengan sihat, cantik. Tapi kalau sihat saja, kalau kaya saja tak sihat, pun tak bagus juga. Jadi Nabi nak sebut yang lebih afdal lagi, sihat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Maknanya kalau kita miskin tapi sihat, tu bagus. Lebih bagus daripada apa? Daripada kaya yang bertakwa. Miskin, fakir, maknanya fakir tak adalah sampai meminta-minta, tapi maknanya kita serba cukup ala kadar je, tapi sihat walafiat. Okey, hidup bahagia, happy. Azan belum lagi. Ingatkan azan tadi. Nak azan dah berhenti balik dah. Last sekali Nabi sebut wa tayyibun nafsi minan ni'am. Azan dia bunyi dia. Bunyi tik halau keluar. Wa tibun nafsi minan ni'am. Last sekali ialah jiwa yang ceria. Jiwa yang ceria, rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat. Ya tu. Okey, kita berhenti bagi laluan pada azan. Lepas tu saya ambil 2 minit ya tuan-tuan. Baik, 2 minit ya tuan-tuan. 2 minit saya bukan 2 minit jam tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok jam. Baik, mana tadi? Wa tibun nafsi minan ni'am. Adapun yang last kali ni Nabi angkat tinggi lagi. Kalau nak faham yang lebih tinggi lagi, ni Nabi bagi tahu. Dan rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat. Yang tu lebih tinggi lagi banding dengan dua tu. Ada harta tak ceria, serabut. Serabut orang ni mari, orang ni tu ini dan sebagainya lah. Serabut dengan harta. Baik. Ataupun dengan kesihatan saja, tak ada keceriaan, tak jadi juga. Jadi ceria ni adalah lebih tinggi daripada kaya dengan sihat. Mari mana tibun nafsi ni? Ulama hurai, mari daripada al-yaqin. Dia datang daripada min ruhil yaqin, daripada keyakinan itu. Yakin macam mana? Yakin segala yang baik mari itu adalah daripada Allah. Segala yang tak baik pun mari daripada Allah. Tu yakin. Kan dalam Quran sebutkan wa nabluukum bil khairi wasyarri. Gitu lebih kurang ayat dia. Dan kami uji dengan baik dan buruk. Baik dan buruk. Maknanya kalau kita letak kaya tu baik, kami uji juga melalui kaya. Fakir, uji juga. Sihat, uji. Sakit, uji. Semua tu uji. Macam mana kita nak hadap dengan yakin. Yakin tu adalah iman. Percaya dua-dua ni mari daripada Allah Ta'ala. Kaya pun mari daripada Allah. So kita tengok orang kaya, kita tak dengki. Orang tengok kita diberi kelebihan kaya pun orang tak marah pada kita. Kita guna ada sihat pun kita pandai guna. Sebab apa? Tahu mari daripada Allah Ta'ala. Boleh tarik bila-bila sihat ni. Sakit pun tahu mari daripada Allah Ta'ala juga. Jadi duduk dalam keadaan syukur, sabar. Syukur, sabar. Benda baik, syukur. Benda yang tak baik pada kita, sabar. Sabar, sakit. Mari sihat, syukur pada Allah. Kaya, syukur pada Allah.
mari miskin ataupun ditimpa kesusahan, PKP ni berapa ramai orang ditimpa susah, duduk dalam keadaan sabar. Bertenang, kurung dalam diri kita, jangan sampai merepek-repek kita dengan apa, dengan qada dan qadar Allah Taala. Tu dipanggil tibun nafsi, mari daripada mana? Yakin kita dengan Allah Taala, baik dan buruk tu. Nak boleh yang ni payah nak boleh yakin ni kena duk menung dulu baru nampak. Duk menung dulu baru nampak. Kadang-kadang nak kepada hikmah. Hikmah kadang-kadang tak zahir lalu. Hikmah ni makanan akal. Apa sebab ni berlaku ni? Hikmah begini. Tu makanan akal. Akal ni saat mana hati kita tak nampak benda tu. Tak nampak Allah Ta'ala yang mendatangkan. Kaya, susah, senang, sakit, sakit, sihat dan sebagainya. Tak nampak Allah Ta'ala. Saat hati tak nampak, akal kena cari. Sakit ni kenapa? Oh, ada hikmah rupanya. PKP ni kenapa? Tak habis-habis lagi ni. Kes duk meningkat pula lagi ni. Kita pun beritahu hikmah. Akal pun mula boleh terima. Rasional. Tapi kalau hati duk nampak awal lagi, tak ada apa lah. Sebab apa? Mari daripada dia lah kau. Dia nak angkat lama dah dia boleh angkat. Setakat apa? Setakat benda tak nampak. Benda kecil sangat ya, tak nampak pun. Setakat dia nak hilangkan mudah sangat je bagi Allah Ta'ala. Tapi nak beritahu kepada kita, bila mana hati kita tak nampak, Allah Ta'ala lah yang mendatangkan ad-dar an-nafi', yang manfaat pun dia, yang ad-dar pun dia lah. Maka kita duduk dalam keadaan tak ceria. Supaya kita kadang-kadang dalam rumah tangga kita lah, kadang-kadang mari perasaan nak marah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kesalahan anak tu kecil sangat je. Kesalahan anak kecil sangat je. Umur berapa? Baru 5 tahun, bawa gelas pecah. Gelas pula gelas kesayangan mak. Marahlah mak kita yang mak marahlah bini kita, marahlah pada dia. Padahal benda kecil je. Kalau saat tu kita nampak bahawa budak ni berlaku pada dia adalah ketentuan Tuhan, tak ada apa-apa. Tak apa, mak beli lain. Dia mari sabar. Tapi kalau tak nampak kan? Jawab dia, beleter sampai satu malam. Budak tu tidur dalam keadaan mengalir air mata. Umur 5 tahun. Terus tanya umur kita 5 tahun, berapa banyak pinggan pecah? Tapi masa tu kita dah rasa perfect sangat dah aku. Tak perlu tengok dah. Kita zaman kecil dulu. Padahal kalau tanya mak kita, mung lagi banyak pecah dulu. Mung lagi nakal daripada anak mung dulu. Aku tak boleh bawa mung pergi ke majlis. Contoh, mak kita jawab. Baru sedar. Kita zalim rupanya mak kita dengan anak kita. Tak boleh kalau pecah pinggan sebutir. Dia tak sengaja pun dia bawa. Kita marah sebakul. Mak, dah mu tak tahu peranganmu dulu. Aku tak tanya. Tahu barulah menyesal. Allah menyesalnya dulu. Kalau aku tahulah aku ni lebih jahat daripada anak ataupun lebih terbolah dipanggil. Lebih tak berhati-hati berbanding anak. Jawab dia, kita tak akan marah pada anak kita. Nurung kita. Tu nak beritahu, andai hati kita musyahadah pada perbuatan itu perbuatan Allah, baik dan buruknya, jawab dia hati kita duduk dalam keadaan tenang je. Orang sanggah idea kita, ada masalah, sanggah pergi ya. Sebab yang mengeluarkan perkataan tu di mulut dia bukan dia. Bukan dia yang mengeluarkan perkataan di mulut tu. Kita kata begini, dia pun kata, dok bukan gitu. Bukan dia yang mengeluarkan perkataan tu. Sahih je kita nampak dia. Kalau Tuhan nak suruh bisu situ lalu. Kalau Tuhan nak keluarkan akal dia, tak boleh memikir, tak boleh jawab dia. Tapi sebab Tuhan nak, ni orang ni tolong jawab pula, orang ni tolong kata begini pula. Biar. Allah Ta'ala nak gitu. Pas dia jawab, kita pun boleh jawab juga pula. Sebab Allah Ta'ala bagi idea, mu nampak gitu, aku nampak gini. Macam-macam nampak Allah Ta'ala buka, boleh jawab. Tapi ada orang, tak apalah, biarlah dia nak jawab lah. Saya tak nak dah berdebat, bukan nak berdebat. Kenapa? Bukan nak berdebat dengan awak, tidak ni. Bagi orang dia nak berlapang dada awal lagi. Bagi orang tak boleh berlapang dada kan, nak menang. Walaupun isu yang remeh-temeh. Isu yang tak besar mana pun. Tapi jadi besar, jadi bergaduh, jadi bertegang leher. Sebab apa? Tak nampak kadang-kadang. Tu perlu kepada apa? Perlu kepada latih untuk yakin. Usaha untuk jadi orang yang yakin dengan Allah Ta'ala. Baik, tibun nafsi ni dengan nikmat adalah satu nikmat ni
adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Sehinggalah kita jadi orang yang syukur dan orang yang sabar. Baik. Habis dulu situ. Ini baru satu hadis dalam bab tibin nafsi. Dalam bab ceria dan senang hati. Hujan pula tak boleh balik ni. Sambung hadis kedua. Nampak gelisah tu tak apa. Jangan pusing kita berhenti. Tuan-tuan main kereta, saya yang main motor. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.